Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung dengan situasi yang berlaku di kalangan dalam parti PAS hari ini, kita melihatkan bahawa PAS hanya seumpama retak untuk menunggu belah. Jadi pertemuan dua anak Haji Awang, antara Datuk Presiden PAS Datuk Seri Haji Awang dan juga Ustaz Nama Awang, kita melihatkan pertembungan ini suatu pertembungan yang disengajakan. Dalam masa yang sama, sebenarnya saya dah melihat isu ni bila mana DAP terlalu beria-ia dengan nada yang keras melalui suara Setiausaha Agung dia, saudara Lim Guan Eng. Saya menyatakan bahawa DAP telah dengan sengaja memberi kempen percuma kepada golongan yang menentang Presiden PAS. Jadi ini suatu budaya yang tak pernah berlaku dalam PAS sebenarnya. Tak pernah berlaku dalam PAS sejak dahulu. Jawatan Presiden tidak pernah dipertandingkan. Kalaupun pada muktamar yang dulu ada ura-ura untuk jawatan Presiden dipertandingkan, tetapi tidak ada individu yang berani untuk menawarkan diri bertanding melawan Presiden. Tapi kali ini kita melihat dengan kehadiran Bahagia Ustaz Nama Awang menawarkan diri untuk bertanding dengan sokongan daripada kita kira daripada PASMA, golongan serpihan yang keluar walaknya daripada PAS. Saya kira ini satu fenomena yang tidak bagus dalam PAS, yang selama ini PAS berjuang atas prinsip bersama kepimpinan ulama. Maka senario ini sedikit sebanyak memberikan gambaran bahawa PAS sudah diambang perpecahan. Dalam mendepani pilihan raya yang akan datang, dalam mendepani isu-isu kepentingan Islam dan Melayu, kita melihat PAS sudah tidak ada taring lagi. Bila mana sering kali PAS cuba untuk menjadi hero dalam isu-isu kepentingan bersama Islam dan Melayu, kita lihat dalam masa yang singkat saja DAP terus memberi respon yang negatif. Jadi contoh dalam isu hudud. Isu hudud ni isu yang telah berbangkit sejak 23 tahun yang lepas, yang tak ada penyelesaian. Yang hari ini bila mana UMNO bersedia untuk memberikan kerjasama, tetapi kita lihat rupa-rupanya PAS tidak jujur, tidak ikhlas dan tidak serius pun untuk melaksanakan hudud ini. Kita lihat sendiri kenyataan-kenyataan pemimpin-pemimpin kanan PAS, timbalan Presiden PAS, kenyataan bekas Ketua Penerangan PAS Ustaz Ahmad Awang, dan juga banyak juga kenyataan-kenyataan AJK PAS yang lain, seperti Dr. Mujahid Yusof Rawa, Dr. Zulkifli Ahmad dan lain-lain. Mereka dengan tegas menyatakan bahawa hudud bukan agenda yang sesuai pada hari ini, dan kita menyatakan bahawa bila masa lagi. Inilah masa yang terbaik, the right time untuk menyatakan pendirian kamu, perjuangan kamu yang sejak daripada penubuhan PAS lagi, bahawa perjuangan PAS untuk mendaulatkan Islam sebagai dasar negara, dan hari ini peluang itu telah diberikan seluas-luasnya untuk mereka menerangkan dan konsep perjuangan mereka untuk melaksanakan agenda perjuangan mereka. Inilah masa yang terbaik. Tetapi rupa-rupanya Allah Subhanahu Wa Taala menyingkap tipu helah mereka, bahawa mereka sebenarnya tidak jujur bersama PAS untuk melaksanakan Islam. Sebaliknya mereka menjadikan PAS selama ini sebagai kuda tunggangan untuk memenuhi nafsu politik mereka. Kita tahu orang ahli-ahli PAS yang asli, yang asal, anda harus ingat bahawa kebersamaan mereka dalam PAS kerana membenci UMNO, tetapi jiwa mereka bukan dalam PAS. Jiwa mereka sebenarnya, mereka sebelum ini ada yang datang daripada ABIM, ada yang datang daripada JIM, ada datang daripada IRC dan pelbagai NGO-NGO. Mereka bersama dengan PAS. Sebab itu saya suka menarik perhatian ahli-ahli PAS yang baru mengenal PAS. Yang baru mengenali PAS, yang mana kita tahu kebanyakan mereka yang masuk PAS hari ini kerana mereka tak sesuai lagi bersama dengan UMNO dan Malaysia. Itu hakikat yang kita tak boleh nafi. Tetapi roh perjuangan PAS yang asal mereka tak menjiwai. Mereka tidak menjiwai. Hanya kerana kebencian mereka kepada UMNO, kepada Barisan Nasional, kerana itu mereka masuk PAS. Dan mereka sendiri tak tahu pun asas perjuangan PAS itu sendiri.
Saya bagi contoh yang jelas macam dia Ustaz Timbalan Presiden apa ni calon Presiden PAS Ustaz Mak Awang ni dia sebelum ini daripada Presiden Persatuan Ulama Malaysia. Dia ini hanya menyertai PAS, mengisytiharkan menyertai PAS sejurus gerak dilancarkan. Saya kira pada tahun 1990 98 kalau tak silap saya, ketika pasca reformasi Anwar Ibrahim dulu. Maka pada ketika itu pelbagai NGO bergabung membentuk tenaga baru untuk berhadapan dengan UMNO dan Barisan Nasional. Itu hakikat yang kita kena tahu. Begitu juga keberadaan JIM di dalamnya juga sama. Mereka dah duduk PAS tapi fikrah pemikiran mereka bukan fikrah PAS. Jadi sebab itu tidak heran sebenarnya bila mereka hari ini mereka berasa sudah kuat, sudah mantap, sudah ada kuasa, sudah ada nama, maka tanpa segan silu mereka mengisytiharkan perang terhadap presiden mereka sendiri. Saya kira ini suatu fenomena yang sangat mengaibkan bila mana ahli-ahli PAS di semua peringkat. Saya ingin bertanya di mana Pesuruhjaya PAS negeri? Di mana ketua-ketua penerangan PAS negeri? Di mana ketua-ketua pemuda PAS negeri? Di mana ketua-ketua muslimat PAS negeri? Di mana ketua-ketua PAS di semua peringkat kawasan? Di mana kamu untuk mempertahankan presiden kamu di saat presiden kamu dihina? Saya kira penghinaan yang dibuat oleh DAP melalui suara Lim Guan Eng saya kira sangat mengaib dan memalukan yang tak pernah berlaku dalam sejarah PAS. Dan kita lihat seakan-akan presiden sekarang bersendirian. Adapun pihak-pihak seperti Adinda yang berhormat Ustaz Ni Abdul cuba nak melontarkan kita sebut melontarkan melontarkan pembelaan kepada Surian PAS tetapi dia diserang dan dihina. Mana lagi sosial pemuda? Saya ingin menarik perhatian. Kalau dulu pemuda PAS apa saja yang berlaku dalam UMNO, apa saja isu yang berlaku pada UMNO, mereka akan cepat bangkit, bertindak balas, mengadakan demonstrasi dan sebagainya. Di mana suara kamu? Please, ahli-ahli PAS, please. Di mana suara kamu mempertahankan presiden kamu di saat presiden kamu dihina? Dan hari ini presiden kamu dicabar. Saya kira mereka-mereka yang masih lagi ada walak terhadap kepimpinan ulama, bangkitlah, pertahankan presiden kamu daripada terus dihina. Dan saya kira penghinaan ini tak boleh dimaafkan. Wallahu alam. Macam tak kata macam pemilihan kali ni tak ke kalau gelombang nampaknya yang bukan PAS tapi dalam Pakatan mempromosikan Ahmad Awang. Jadi tak ke maknanya PAS akan melalui satu tempoh masa yang sukar sebagaimana yang dilalui UMNO apabila PAS tu terpecah. Ke Ustaz rasa kapal PAS tu tak akan terpecah, maknanya semua akan walau presiden. Jadi Ustaz tengok pemilihan kali ni. Hakikatnya dah berpecah. Takkan benda PAS akan melalui kerugian macam mana UMNO pernah lalui tahun 99. Kalau mereka rasional berfikir, mereka dah berpecah dan kerugian yang amat besar. Sebab mereka tahu PAS di saat mereka daripada awal menjadi pilihan raya, mereka tak pernah dapat kemenangan yang besar pun. Tambah lagi kalau berlaku pertindihan yang begini, kita akan melihat nanti PAS akan pecah, pastinya akan pecah. Mana mungkin PASMA boleh berdiam diri begitu saja. Di mana ada calon PAS, mungkin di situ ada calon PASMA, di situ ada calon Barisan Nasional, di situ ada calon PIKAD dan sebagainya. Maka akan berhadapan dengan berdua tiga penjuru lagi dalam pertandingan pilihan raya. Bahkan kita akan melihat nanti pertemuan PAS dan PASMA dan Barisan Nasional. Tiga penjuru akan menjadi satu fenomena yang bakal berlaku dalam pilihan raya yang akan datang. Dan saya kira PAS kalau tak berhati-hati, muktamar kalau tak berhati-hati untuk pancung, untuk bertindak, saya kira PAS akan pecah. Lagi teruk daripada apa yang berlaku hari ini. Dan hari ini pun perpecahan itu telah nyata. Wallahualam. Jadi Ustaz rasa okey. Lepas tu kalau jadi Ustaz rasa selain daripada cabaran tu yang terakhir macam Ustaz melihat bahawa PAS sendiri masa depan dapat kata rakyat, adakah PAS perlu kekal bersendiri ataupun PAS perlu bergabungan ataupun PAS perlu memikirkan macam tidak negeri berbaik dengan UMNO atau macam mana tak rasa masa depan PAS ni untuk memastikan dia terus relevan, terus disokong? PAS lebih bermaruah jika dia bersendirian. Walaupun kenyataan Mak Sabu kemarin nyatakan bahawa PAS menggarap kemenangan di Kelantan hasil daripada gabungan dengan Angkatan Perpaduan Rumah tahun 1990. Ya, tak nafi.
PAS juga mencipta kecemerlangan pada tahun 99, pilihan raya tahun 99 bersama dengan Barisan Alternatif. Tetapi jangan lupa, PAS juga meraih kemenangan pada tahun 2008 hanya bersama Parti Keadilan Rakyat sahaja, tanpa pernyataan DAP. Tanpa pernyataan DAP. DAP hanya kembali sebab kerananya sebelum itu DAP telah pun isytihar keluar daripada barisan alternatif pada tahun 2000 atau lebih kurang begitu, kerana DAP tidak bersetuju dengan PAS terus tetap dengan dasar Islamisasinya. DAP dah keluar. Ini ahli PAS kena tahu. DAP sudah keluar sekitar tahun 2000 ketika pilihan raya 2004 atau begitu. DAP dah bersendiri, DAP dah isytihar keluar. Jadi hari ini pada tahun 2008, sejurus Mac 2008 selepas pilihan raya 2008, apabila kerajaan Selangor tak dapat ditubuhkan, kerajaan Pulau Pinang tak dapat, kerajaan Kedah tak dapat ditubuhkan, kerajaan Perak juga tak dapat ditubuhkan jika tidak ada gabungan. Kita melihat ketika situasi itu gamat, UMNO dan Barisan Nasional tak dapat ditubuhkan kerana tidak cukup majoriti. PAS bersama Parti Keadilan juga tak boleh ditubuhkan, tidak boleh menubuhkan kerajaan kerana tidak cukup majoriti, melainkan dengan penyertaan DAP. Maka berlaku tahaluf lagi sekali. Pada ketika sejarah memperlihatkan kepada kita, akhirnya DAP bersedia untuk bersama dengan barisan atau dengan Pakatan Rakyat yang disebut Pakatan Rakyat selepas tahun 2008 itu. Maka hari ini kita melihat DAP lebih mendominasi dalam Pakatan Rakyat berbanding PAS, berbanding dengan PKR. Saya kira ini sangat memalukan, sebab dasar yang dibuat oleh Syura Ulama PAS tentang tahaluf siasi, di antara syaratnya ialah Islam tidak rugi. PAS mesti ke depan, PAS mesti mengetuai dalam Pakatan Rakyat. Tapi hari ini saya kira PAS betul-betul hanya jadi budak suruhan, betul-betul jadi hanya kambing hitam yang diaib dan dipukul begitu rupa. Allahuakbar. Okey, Ustaz. Ustaz kejap, Ustaz saya ambil gambar Ustaz. Tapi